meragui proses pendermaan tersebut. Saya ingin menjamin bahawa proses pendermaan organ itu dilakukan dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Apabila seseorang itu mendermakan jantung, paru-paru, hati dan buah pinggangnya, pembedahan yang dilakukan di bahagian dada dan perut di hadapan dilakukan seumpama orang yang masih hidup. Kemudian dia ditutup dan dijahit dengan begitu teliti dan kemas sekali. Begitu juga dengan pendermaan kornea atau selaput mata. Mata, kelopak mata akan dijahit secara tersembunyi dan seolah-olah matanya tertutup. Pendermaan tulang-tulang panjang akan digantikan dengan tulang tiruan bagi mengekalkan struktur anggota tersebut. Dan pendermaan kulit hanya melibatkan lapisan yang begitu nipis di bahagian belakang, tidak sehingga menampakkan daging. Kemudian kami akan membersihkan jenazah dan serahkan secara baik kepada ahli keluarga. Kita juga tidak mengenakan sebarang bayaran bagi proses pendermaan organ tersebut, kerana tidak boleh ada unsur jual beli atau perdagangan. Dan yang paling penting sekali, kita mendapat keizinan ahli keluarga. Biarpun seseorang itu telah berikrar untuk mendermakan organ, tetapi kita tetap mendapatkan keizinan ahli keluarga. Itu adalah penting. Maka perlulah kita apabila mempunyai hasrat untuk mendermakan organ, kita berbincang dengan ahli keluarga. Mudah-mudahan akan tertunai hasrat kita. Ada yang membangkitkan isu bagaimana dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan tidak sempurna. Ayat 3 dan keempat surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'u idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak boleh mengumpulkan tulang-tulangnya, yakni membangkitkan mereka dalam keadaan sempurna? Bahkan kami berkuasa menyusun jari-jari, yakni sehingga ke tulang-tulang dengan sempurna. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bahagia Dr. Anis. Mudah-mudahan dengan pendedahan dan maklumat yang diberikan sebentar tadi dapat memancing gairah kita untuk sama-sama turut menjadi pengikrar di dalam pendermaan organ ini. Seperti mana yang ada tuan-tuan, saudara boleh lihat di sini, ini adalah kad ikrar penderma organ yang mana mereka boleh mengisi maklumat di dalam sini dan menghantarkannya kepada pihak Pusat Sumber Transplant Nasional. Saya kira akan dikupas dengan lebih dalam nanti oleh Dr. Anis selepas ini. Namun saya kira kita akan berehat dulu seketika. Kembalinya nanti kita akan tamatkan perbincangan tentang yang dermawan ini daripada kedua-dua tetamu kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Demikian tadi saudara, kita melihat promo yang mengajak untuk kita sama-sama merenung dan berfikir tentang betapa ramainya rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang sedang menanti, menunggu untuk menerima organ-organ untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang mereka sedang hadapi. Bayangkan penderitaan yang mereka sedang lalui saat ini. Dan kita sedar ataupun tidak telah pun berada pada penghujung pertemuan kita menerusi halakah akar tradisi ilmu yang membincangkan tajuk yang dermawan. Dan saya kira kita akan beri ruang kepada setiap ahli panel kita untuk memberikan pelan tindakan apa yang perlu dilakukan. Dan barangkali saya nak mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Anis. Barangkali ke mana kita boleh nak merujuk kepada persoalan ini lebih lanjut. Silakan doktor. Terima kasih. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, perkara-perkara mengenai pendermaan organ begitu banyak sekali yang boleh disentuh. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut,
bolehlah menghubungi kami di talian bebas tol 1800 88 9080 ataupun menghubungi kami di Pusat Sumber Transplant Nasional di Hospital Kuala Lumpur. Anda juga boleh melayari laman web rasmi kami www.agiftoflife.gov.my ataupun melawati Facebook kami www.facebook.com/agiftoflife. Di sana anda boleh juga berdaftar sebagai pengikrar penderma organ secara atas talian. Walaupun begitu, tidak semestinya anda menjadi pengikrar untuk mendermakan organ. Yang penting adalah anda berbincang dengan ahli keluarga mengenai hasrat tersebut. Kerana pada saat kematian kita adalah ahli keluarga atau waris kita yang memberikan keizinan terhadap pendermaan organ itu. Oleh itu, mudah-mudahan mereka akan menunaikan hasrat kita apabila kita telah berbincang secara terbuka mengenai pendermaan organ. Satu Malaysia, satu harapan, dermalah organ demi kehidupan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Satu Malaysia, satu harapan, dermalah organ demi kehidupan. Kita terus pergi kepada Yang Bagi Datuk. Banggali apa rumusan dan pelan tindakan daripada Yang Bagi Datuk? Silakan. Pelan tindakannya, yang pertama pencegahan bagi mereka yang belum terlibat dengan sakit-sakit yang boleh terpaksa peminat organ. Yang kedua, dia punya rawatan dah ada. Rawatannya sama ada, kalau yang sudah tentu salah satu rawatan adalah pemindahan organ ini. Dan kita kena ingat juga, saudara moderator, dalam talqin dibaca, ingatlah bahawa daging, tulang, semuanya akan dimakan oleh cacing-cacing dan ulat-ulat. Mungkin boleh ambil semangat daripada ini. Yang kedua, saya ingat juga wajar insentif daripada kerajaan ke, daripada Ustaz pun beri penghargaan, sijil dikumpulkan mungkin 2 tahun sekali, disampaikan oleh BBIP yang tertinggi, menghargakan. Ini bukan, sebenarnya organ ini bukan boleh dibeli, ciptaan Allah, tapi dengan penuh tanggungjawab, kasih sayang, dilepaskan. Kadang-kadang bukan kepada saudara, bahkan bukan kepada seagama, tinggi pengorbanan kemanusiaan. Mungkin saya ingat tak salah kalau kita cadangkan diberikan pingat-pingat tertentu sebenarnya ulang tahun kita punya peringkat negeri. Penghargaan, bukan itu yang diminta, tidak. Tapi ini, kalau yang lain pun banyak, kita ada kadang yang tak sampai nak menyelamatkan nyawa pun diberikan penghargaan. Kenapa kita, ini boleh dibincangkan selepas ini, rasa saya. Ini amat penting sekali yang kita. Yang seterusnya kita juga kebajikan melalui undang-undang penting. Dan juga saya ambil kesempatan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang sifat pengasih, penyayang, yang prihatin dan kepedulian yang amat mendalam kepada hamba-hamba, lembutkanlah, bukakanlah dan tanamkan hati-hati kami, rakyat Malaysia terutama yang beragama Islam, sifat cinta, kasih sayang, ihsan belas, kepedulian dan keperhatian yang tinggi. Bila melihat insan-insan yang meratap, menagih simpati untuk diulurkan bantuan organ yang kita sebut. Dan kalau kita ada kemampuan, maka marilah supaya kita terpanggil bersama-sama melaksanakan kempen ini dan melaksanakan harapan mereka itu. Sesungguhnya amal ibadah selepas fardu yang terbaik di sisi Allah adalah mengembirakan insan-insan yang sedang menderita. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi Datuk, terima kasih kepada yang bahagia Dr. Muhammad Anis kerana sudi menjadi tetamu kita pada malam ni dalam rancangan Halaqah. Jangan lupa saudara-saudari para penonton sekalian, minggu hadapan kita akan sekali lagi bersiaran menerusi Halaqah pada tanggal 26 Oktober 2010 jam 10 malam dan kita akan mengupas satu topik iaitu Sabda Rasul. Untuk malam ni kita mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada para tetamu kita dan kepada juga panel-panel kita yang sudi meluangkan masa meluah rasa bagi membincangkan tajuk ini, dan kita doakan semoga rakan-rakan kita di Pusat Sumber Transplantasi Nasional NTRC akan terus berjaya di dalam kempen-kempen mereka, dan kita di Halaqah Akal Tradisi Ilmu bersedia membantu bila-bila masa demi untuk menggalakkan kempen ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lain-lain kesempatan. Mari kita lihat sedikit promo untuk perbincangan kita pada minggu hadapan, iaitu pada tanggal 26 Oktober 2010 jam 10 malam, iaitu Sabda Rasul. Baik, demikian tadi minggu hadapan 26 Oktober jam 10 malam mengupas tajuk Sabda Rasul. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton di rumah. Teruskan bersama kami dalam rancangan Halaqah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha